Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 28 Mei bersama saya Marslah Hassan. Tajuk utama pagi ini. 95,111 veteran tentera terima bantuan harapan negara mulai semalam. KTMB tambah perkhidmatan ETS antara Kuala Lumpur dan Padang Besar sempena Aidilfitri. Serangan tikaman ragut 3 nyawa, cederakan 19 termasuk kanak-kanak di Kawasaki, Jepun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 95,111 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menerima bantuan harapan negara PHN berjumlah RM500 seorang mulai semalam. Menteri Pertahanan Mohamad Sabu berkata bantuan itu adalah usaha berterusan kerajaan menjaga kebajikan golongan itu. Pembayaran bantuan peringkat pertama itu membabitkan peruntukan sebanyak RM47.5 juta kepada veteran berpencen dan tidak berpencen. Ia diharap dapat meringankan beban veteran ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri. Veteran ATM yang telah menerima surat daripada Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM dimohon untuk memaskini maklumat berkaitan dengan nombor kad pengenalan baru bagi memudahkan proses kelulusan BHN. Mohamad berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Veteran Kebangsaan di Wisma Kementerian Pertahanan semalam. Pembayaran peringkat kedua BHN akan dilaksanakan pada Oktober. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan menambah 2 lagi perkhidmatan tren elektrik ETS antara Kuala Lumpur dan Padang Besar bagi menampung permintaan tinggi perkhidmatan itu bersempena Aidilfitri. KTMB dalam satu kenyataan memaklumkan pertambahan 2 jajaran tren itu adalah bagi perjalanan yang akan dibuat pada 1 hingga 4 Jun dan 7 hingga 10 Jun ini. Tiket bagi kedua-dua perjalanan itu akan dijual mulai 10 pagi ini. Tiket boleh dibeli melalui kaunter-kaunter tiket KTMB atau secara dalam talian melalui laman web tertera. Penyampaian perkhidmatan kepada rakyat Sabah dan Sarawak akan terus diperkasa melalui pelaksanaan projek Sarawak-Sabah Link Road. Menteri Kerja Raya Barubian berkata kerja-kerja pembinaan jajaran baru itu dijangka akan bermula pada suku pertama tahun depan. Jajaran sejauh 415 km yang menghubungkan Sarawak dan Sabah tanpa perlu melalui Brunei itu bakal menaikkan taraf hidup penduduk setempat menerusi sektor ekopelancongan, pertanian dan perniagaan. Tempat ini, lokasi ini adanya 3 gunung yang tertinggi di negeri Sarawak. Ya. Yang tinggi adalah Gunung Murud, yang keduanya Gunung Mulu dan ketiganya Batu Lawi. Ya, sekiranya tempat ini dibuka dengan infrastruktur begini, saya percaya ya, it's a huge potential bagi menarik pelancongan ke kawasan kita. Beliau berkata demikian setelah menghadiri Majlis Sungkeh atau berbuka puasa bersama media di Ibu Negara malam tadi. Projek bernilai RM5.35 bilion itu bermula dari Long Lama Marudi ke Lawas di Sarawak dan berakhir di Sindumin, Sabah. Ia akan dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan fasa 1 melibatkan jajaran sepanjang 80 km dari Lawas hingga berunut di Sarawak dengan anggaran kos RM1.2 bilion. Tambahnya kerja-kerja ukur dan awalan bagi fasa itu akan bermula dalam tempoh 3 minggu lagi melibatkan peruntukan RM5 juta. Susulan kes pemandu Grab yang dilaporkan hilang sejak Jumaat lalu di Tuaran Sabah, polis kini sedang menyiasat sama ada penemuan mayat di Kampung Shah Bandar semalam mempunyai kaitan dengan kes kehilangan pemandu yang dikenali sebagai Muhammad Hanafi Jaafar, 27 tahun. Ketua Polis Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibi Majinji berkata ahli keluarga Muhammad Hanafi telah dimaklumkan mengenai penemuan itu dan diminta membuat pengecaman. Pemandu Grab berkenaan sehingga kini dilaporkan gagal dihubungi. Namun kereta yang dipandu mangsa ditemui di kawasan Tapak Bazar Ramadan Indah Permai Sepanggar jam 12.30 tengah malam Ahad lalu. Pemeriksaan mendapati kereta mangsa berkunci tetapi mempunyai kesan darah di bahagian steering, brek tangan, pintu depan dan di cermin.
4 suspek dipercayai anggota sindiket mencuri kenderaan utiliti sukan, SUV dan pacuan 4 roda yang mula aktif sejak awal bulan ini ditahan di Kota Kinabalu, Sabah. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Omar Mamah berkata kegiatan itu terbongkar selepas seorang wanita membuat laporan polis berikutan kehilangan kenderaan miliknya yang diletakkan di kawasan meletak kereta di Hospital Likas dan menjadi viral di media sosial. Ekoran daripada soal siasat yang telah dijalankan kan, terhadap suspek mendedahkan ada 3 orang lagi rakan dia yang yang terlibat sama. Ada 4 orang lagi rakan dia yang terlibat sama dalam kes ini. Kan? Dan hasil daripada beberapa siri operasi yang telah dijalankan untuk mengesan dan menangkap suspek, 3 suspek telah dapat ditangkap, manakala seorang lagi suspek masih bebas. Hasil siasatan lanjut, suspek mendedahkan telah mencuri 11 buah kenderaan. Polis bagaimanapun hanya menemui semula 5 daripada kenderaan itu, termasuk 3 berada di Sarawak. Anggota sindiket itu berkemahiran menggunakan komputer yang mampu menggodam mengikut jenis kenderaan yang dicuri dengan hanya mengambil masa 3 hingga 4 minit untuk menghidupkan enjin kenderaan. Jabatan Alam Sekitar Perak menafikan kewujudan longgokan sampah plastik yang tidak terurus di dalam hutan di Ipoh sebagaimana yang ditularkan oleh media antarabangsa. Pengarahnya Nur Azizi Adinan berkata longgokan sampah berkenaan sebenarnya dikumpul di tapak sebuah syarikat yang memproses sampah sebagai bahan bakar. Syarikat itu beroperasi di kawasan perindustrian IGB di Tasik dan tidak melanggar sebarang peraturan. Katanya premis yang mempunyai lesen daripada Majlis Bandaraya Ipoh itu beroperasi secara sah. Sementara itu, pengarah operasi Risausko Asia Malaysia Sdn Bhd, Insinyur K. Muralindran memaklumkan longgokan sampah di tapak itu yang dianggat seberat 2 tan dikumpul sejak awal tahun ini. Katanya syarikat yang beroperasi sejak 2011 itu mengumpul sampah untuk diproses menjadi bahan bakar kilang memproses simen. Syarikat itu adalah pertama seumpamanya di Malaysia dan pendekatan memproses sampah menjadi bahan bakar adalah untuk membantu menjaga alam sekitar daripada lambakan sampah di tapak pelupusan. Majikan disaran mewujudkan perjanjian antara pekerja bagi memastikan mereka tidak lari ke syarikat lain selepas diberi latihan kemahiran. Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran berkata, berdasarkan maklum balas diterima, terdapat segelintir majikan bimbang menghantar pekerja menjalani latihan kerana wujud kemungkinan mereka akan meninggalkan syarikat terbabit. We sign an agreement with the employee. All right, you go for training, I pay for you, but you have to come back and serve bond lah, like the government bond. That can be done. So these are things. Then he said, how to do it? I said, I cannot teach you. You go and see lawyers. I'm no more a lawyer. I'm a minister now. So, these are things can facilitate. Because it must be a win-win position. You see, for the employer, it is very saddening he goes for training and then they cabut. How can it affect their business? Majikan juga perlu mencari formula terbaik untuk membenarkan pekerja mereka mengikuti latihan industri selari dengan keperluan pasaran dan perkembangan teknologi semasa. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan di Putrajaya semalam. Terdahulu dalam mesyuarat bersama Exco Sumber Manusia Negeri, Kulasegaran mencadangkan supaya Jabatan Tenaga Manusia membuka pusat latihan kemahiran selepas jam 5.30 petang bagi memenuhi keperluan melatih tenaga kerja sedia ada. Ujarnya sekiranya perkara itu berjaya dilaksanakan, ia dijangka mampu meningkatkan gaji sedia ada sehingga 20%. Sarawak melakar sejarah apabila melancarkan pelan penghasilan hidrogen bersepadu yang pertama seumpamanya di rantau Asia Tenggara. Menurut Ketua Menteri Datuk Abang Johari Tun Openg, ia sejajar dengan agenda teknologi hijau negeri selain memanfaatkan sumber air yang banyak di negeri itu dalam menghasilkan tenaga. Directing towards this clean energy, and we have our hydro energy. Now we are producing hydrogen. This is still under research, but we believe over time, in the next 10 years, there will be new technology that will make the process cheaper.
Proses penghasilan tenaga hidrogen itu diterajui oleh Sarawak Energy Berhad SEB dengan kerjasama Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC. Ujarnya Sarawak mengambil langkah berani dalam meneroka bidang teknologi hidrogen sebagai usaha mencari alternatif kepada sumber minyak dan gas yang terhad. Untuk jangka masa panjang, kerajaan negeri menyasarkan untuk menjadi pengeluar hidrogen utama di rantau ini, memandangkan ekonomi dunia kini terarah kepada teknologi hijau. Secara keseluruhan, kerajaan negeri membelanjakan lebih 10 juta ringgit untuk tujuan kajian serta penyelidikan tenaga hidrogen di negeri itu. Sebuah premis jualan langsung dan skim piramid tanpa lesen di Georgetown, Pulau Pinang diserbu dalam operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna petang semalam. Premis yang beroperasi sejak 2 tahun lalu itu dipercayai telah mengaut keuntungan jutaan ringgit hasil jualan produk kesihatan tanpa kelulusan dari Kementerian Kesihatan. Premis yang diserbu itu beroperasi sebagai stokis, manakala ibu pejabat jualan produk berkenaan di Kuala Lumpur telah diserbu oleh pihak kementerian tahun lalu. Produk kesihatan yang bila kita dapat ini lebih kepada produk kesihatan kulit, untuk kesihatan mata, dan kalau berdasarkan testimoni yang diberikan, ada juga yang produk ini mendakwa anti-kanser, boleh merawat kencing manis, luka-luka kencing manis, ya. Dan produk-produk ini kita dapati tidak mendapat kelulusan KKM. Siasatan awal mendapati stokis di negeri berkenaan masih aktif menjalankan kegiatan tanpa mendapatkan lesen yang sah walaupun kes membabitkan ibu pejabat jualan berkenaan sedang berlangsung di mahkamah. Produk berkenaan dijual mengikut pakej tertentu bermula daripada RM500 hingga RM3,000. Mereka juga dipercayai mengaitkan produk mereka dengan jenama antarabangsa bagi memastikan pengguna percaya dengan produk yang ditawarkan. Dua pekerja di premis itu telah dirakamkan keterangan dan siasatan lanjut masih dijalankan. Produk kesihatan bernilai lebih RM200,000 dirampas. Sabit kesalahan di bawah Akta Jualan Langsung dan Skim Piramid 1993, pemilik premis boleh dikenakan denda RM1 juta untuk kali pertama kesalahan dan denda tidak melebihi RM2 juta untuk kesalahan kali kedua. Menjelang Aidilfitri, Menara Kuala Lumpur bersama Yayasan Seni Karya Prihatin Malaysia dan Kumpulan Segi Seri menganjurkan program Malam Kasih Ramadan 2019. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR ini turut mengagihkan zakat sebanyak RM20,000 kepada 200 golongan asnaf daripada beberapa badan amal. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Menara Kuala Lumpur, Datuk Rozlan Muhammad, program itu diadakan pada setiap tahun untuk meringankan beban golongan asnaf serta membantu mereka membuat persiapan Aidilfitri. Saya rasa ini CSR yang kita buat memandangkan anak-anak yatim ni kadang-kadang terfikir juga bila masa dia boleh datang ke KL Tower nak menikmati pemandangan kan. Terutamanya nak berbuka di KL Tower kan. Jadi inilah masanya kita membantu dan memberikan kegembiraan kepada mereka. Majlis turut diserikan dengan kehadiran pelakon terkenal. Mereka rasa sangat beruntung dapat bersama adik-adik. Bukan senang tau. Kita orang biasa pun nak naik berbuka ke atas ni pun peluang keemasan lah. So hari ni kita bagi mereka enjoy, tengok view dan makanan-makanan yang best dan dapat duit raya, sumbangan macam-macam lah. Alhamdulillah semua orang happy. Golongan asnaf yang hadir turut berpeluang melawat ke Skydeck, Skybox dan pelantar pemandangan yang merupakan tarikan utama di Menara Kuala Lumpur. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke laporan luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut sementara 19 mangsa termasuk kanak-kanak cedera akibat ditikam dalam satu serangan di Bandar Kawasaki, Selatan Jepun pagi tadi. Menurut polis, seorang suspek lelaki berumur dalam lingkungan 40-an ditahan sejurus selepas menyerang mangsa di sebuah perhentian bas. Suspek juga turut mengalami kecederaan serius selepas menikam bahunya sendiri. Agensi berita tempatan NHK melaporkan kejadian berlaku kira-kira jam 7.40 pagi waktu tempatan di sebuah
taman tidak jauh dari stesen kereta api tempatan. 2 bilah pisau turut ditemui di lokasi kejadian namun tiada pengesahan lanjut oleh pihak berkuasa. Sehingga kini motif serangan tidak diketahui. Dalam pada itu, beberapa khemah turut didirikan bagi membolehkan pasukan perubatan merawat mangsa yang cedera di lokasi kejadian. Sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam 2 insiden bot berasingan di Myanmar. Kejadian pertama membabitkan sebuah bot karam di perairan Milaung Tonggua berhampiran Yangon yang meragut 8 nyawa nelayan. Menurut mangsa yang terselamat, bot dinaiki mereka karam dipercayai di badai angin ribut sewaktu memancing. Bagaimanapun, tidak didedahkan jumlah sebenar nelayan yang berada di dalam bot ketika kejadian. Punca sebenar kejadian masih disiasat. Sementara itu, di Chinwin, 5 orang disahkan maut selepas bot yang membawa 11 individu bertembung dengan sebuah kapal kargo. 6 lagi individu kemudian bertindak terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan diri dan mereka berjaya dibawa ke darat oleh pasukan penyelamat. Kejadian berlaku ketika bot terbabit menghampiri jeti Sungai Chinwin untuk berlabuh. Kira-kira 18,000 botol alkohol yang dirampas dimusnahkan di Jakarta, ibu negara Indonesia semalam. Polis mengumpulkan ribuan botol yang dikutip ketika serbuan sejak beberapa bulan lalu di Jakarta sebelum menggunakan jentolak untuk menghancurkannya dalam acara yang dibuat setiap tahun. Tindakan itu dilakukan ketika polis memberi amaran supaya penduduknya berhenti mengambil minuman keras sepanjang Ramadan. Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, turut menggesa penduduk berhenti mengedarkan arak haram dan mengurangkan permintaan minuman keras itu. Kebiasaannya, pihak berkuasa Indonesia memusnahkan sejumlah besar minuman keras sebagai peringatan kepada umat Islam supaya tidak mengambil arak ketika Ramadan. Hampir 90% daripada 260 juta rakyat negara itu beragama Islam. Polis Perancis menahan 3 suspek susulan letupan di tengah bandar Lyon, Tenggara negara itu minggu lalu yang mencederakan 13 orang. Pengebom disyaki itu adalah seorang rakyat Algeria berusia 24 tahun. Dia ditahan bersama ibunya dan seorang lagi pelajar Algeria yang mempunyai hubungan persahabatan dengan keluarga suspek. Menurut pendakwa raya Paris, suspek adalah pelajar teknologi maklumat di salah sebuah kolej di Lyon. Menurut Datuk Bandar Lyon, Gerard Colombe, polis turut menyoal siasat adik-beradik perempuannya namun mereka tidak ditahan. Difahamkan polis memburu seorang lelaki yang dilihat berbasikal berhampiran lokasi kejadian letupan. Lelaki berkenaan memakai baju hijau dan seluar pendek sambil membawa beg hitam. Jumaat lalu, pendakwa raya membuka siasatan cubaan bunuh yang membabitkan kejadian ini yang dikaitkan dengan pertubuhan pengganas. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kemelut yang melanda atlet karate Shakila Salni Jeffrey Krishnan berhubung masa depannya mendapat perhatian khusus Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Bagi Syed Saddiq, KBS sedia untuk memberikan segala bantuan kepada Shakila bagi memastikan dia dapat menjalani latihan sekaligus kembali menabur bakti kepada negara dengan sasaran untuk melayakkan diri ke Sukan Olimpik 2020. I think there's a specialised training program which we are coming up to invest in her. So I think this involves her former coach and also the placement whether in Malaysia or abroad. It eats up a little bit of budget, but we think it's worth the investment, especially investing in a heroine like herself. Selepas isu berat badan yang melanda Shakila Salni Jeffrey Krishnan sebelum Tamasya Sukan Asia tahun lalu, kemelut sama sekali lagi berulang tahun ini ketika skuad karate negara sedang dalam usaha untuk meraih tiket ke Sukan Olimpik 2020. Malah begitu banyak kelonggaran diberikan Persekutuan Karate Malaysia, MAKAF, sehingga turut memenuhi permintaan Shakila untuk berlatih di Belanda. Gagal untuk memenuhi syarat lain, MAKAF sekali lagi bertindak menyebelahi Shakila apabila membenarkan bekas atlet karate nombor 1 dunia itu memilih sendiri kategori yang mahu disertainya dan ia turut mengundang pandangan negatif pihak lain sehingga ada yang melabel Shakila sebagai seorang diva. I think labeling our athletes as diva I think goes slightly too far. I think it's best to say, for example, how can she fulfill a KPI, etc. Just base it on that. Try not on labeling.
Syed Saddiq semalam meluangkan masa mengadakan majlis berbuka puasa bersama warga belia dan sukan di Majlis Sukan Negara MSN. Antara yang hadir memeriahkan majlis termasuklah bekas-bekas atlet negara. Selain atlet-atlet kebangsaan yang masih aktif menyumbang tenaga kepada negara. Kita sudah pun uzur. Kita doakan kesihatan mereka. Sekian Buletin Pagi, terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Marsila Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.